Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahil muslimin wa Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ni dapat kita sama-sama datang ke surau ni, kita dapat solat subuh jemaah dan kita diberi kelapangan waktu untuk kita duduk dalam satu majlis ilmu. Sebagaimana biasa kita pagi ni kita baca kitab Bahrul Mazi juzuk yang kedua. Hadis-hadis berkaitan dengan solat. Muka surat 119. 123. Muka surat 123, bab ke-30. Bab ma jaa fi idhalil asbu'il uzuni indal azani. Bab yang telah datang ia pada menyatakan memasukkan jari akan telinga pada waktu bang. Hadis tentang masukkan jari dalam telinga waktu azan. Ini Bilal lah. Ada Bilal. Bilal berapa orang? Seorang. Jadi bila dah dengar hadis ni kita beramal lah. Kan? An Abi Juhaifah qala ra'aitu Bilalan yu'azzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu huna wa isba'ahu fi uzunaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbati lahu khamra'a urahu qala min adamin fa kharaja Bilalu baina yadayhi bil anazati farakazaha fil babha'i fa shalla ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru baina yadayhil kalbu wal himaru wa alaihi khullatun khumra'u ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Qala Sufyanu nurahu khibaratun. Hadis hasan sahih. Ni hadis ni untuk Bilal lah ni. Kan? Sebab orang Bilal dia nak beramal, sebab dia Bilal ni dia nak azan. Yang tukang azan pula tak ramai, kan? Jadi khusus untuk juru azan. Daripada Abi Juhaifah katanya telah aku lihat akan Bilal bang ia dan menggeda-ngeda ia dan menurut-nurut mulutnya ke sana kemari. Maknanya Bilal ni dia azan bersungguh lah, nampak lah bersungguh dia nak tarik suara tu kan. Dia mulut biasalah kalau dah suara, kalau dah macam penyanyi bila dia menyanyi, kalau kita
rakam masa dia tengah menganga tu kan. Lepas tu viral kan. Begitulah Bilal bila azan kan, kadang dengan kerut muka, dengan mulutnya, betul mengedah-ngedah ia dan nurut mulutnya ke sana kemari. Macam Syawal tu. Orang mengaji pun sama juga. Taranum. Dah dia tarik tu, erot dia punya mulut dia kan, nak tarik tu. Nak bagi panjang ke nak bagi sedap lagi. Dan dua jarinya dalam dua telinga, dua jari. Dalam dua telinga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khemah. Baginya merah gamaknya. Masa Bilal azan tu Nabi berada dalam khemah. Katanya daripada kulit. Khemah tu daripada kulit. Maka keluar Bilal di hadapannya dengan tongkat menajam. Maka mencacak ia akan dia pada batok. Maka sembahyang padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lalang di hadapannya anjing dan keldai dan atasnya pakaian merah, seolah-olah aku nampak kepala kilat betisnya. Kata Sufyan, kami gamak akan dia pakaian beragi. Yang azan tu Bilal, tapi yang berada melihat Bilal azan tu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis ni apa saja dikaitkan dengan Nabi. Bukan Nabi yang azan, bukan Nabi yang azan tu letak telinga, tapi masa Bilal azan tu Nabi berada di situ. Nabi melihat Bilal azan macam mana. Kan? Maka dia menjadi dia kait dengan Nabi. Jadi cara yang Bilal azan tadi tu dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunatlah kita azan sebagaimana Bilal azan. Letakkan jari dalam lubang telinga. Jadi masa kita letakkan jari tu kita niatlah kita mengikut sebagaimana yang disebut dalam hadis daripada Abu Juhaifah ni, hadis hasan sahih. Dapat pahala, adalah tambah sikit kat situ. Kalau kita jadi juri azan, tukang azan tu kan, dia azan, juri mesti akan tengok benda-benda ni. Okey. Sunnah dia kat sini-sini. Kalau Bilal tu ke Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, suara mungkin sama tapi mana tang kekurangan, potonglah markah, tambahlah markah situ. Hidupkan apa yang kita belajar ni, hidupkan tuan-tuan. Kan? Yang bab Bilal ni bab Bilal lah. Hidupkan. Yang kata minta izin imam, yang kata letak jari, hidupkan. Tidak kita belajar, kita azan ni semua orang tahu azan. Cuma kita belajar ni, kita tengok jumpa hadis dia, maknanya bertambah kita punya ilmu kita, bertambah kita punya amalan kita. Kan? Sebelum ni kita tak berapa suka kambing contoh kan. Tapi bila ada ustaz datang mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah, ada dalam tu cerita tentang Nabi dalam bab makanan Nabi kan, ada sebut kambing kat situ. Jadi kita jadi suka pada kambing. Kerana kita tahu Nabi suka kambing. Ada kait. Begitu juga labu, begitu juga temikai. Ada satu sahabat mula-mula dia tak suka makan buah ni. Saya tak ingat sama ada labu ataupun temikai. Tapi bila dia tahu Nabi suka, terus dia menjadi suka.
Macam itulah kita kan. Bila kita tahu, oh rupanya macam ni, terus buat. Sebelum ni kita susah nak beri salam dengan orang, tapi bila kita dengar hadis yang Nabi ni akan sentiasa mendahului memberi salam, maka selepas daripada tu kita pantang jumpa orang, kita yang akan beri salam dulu. Itu dia kan. Itu hasil daripada kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau sebelum ni kita dengar kita tak dengar hadis cerita tentang kelebihan menjawab azan, maka masa azan kita sembang, relax, kita pun tak ambil berat. Tapi bila kita tahu, oh dengan kita menjawab azan dengan ikhlas, maka asbab untuk kita ni mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW di akhirat nanti. Semenjak daripada tu kita tak bercakap dah lepas azan. Masa azan tu kita fokus kepada menjawab azan, kita fokus kepada membaca doa selepas azan. Sebab apa? Sebab kita dah mendengar hadis tu. Tapi kalau dengar sama deh, jadi macam itu kita minta taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk dalam bab ni kan. Kita, tugas kita beri penerangan, mengajar. Yang memberi faham, yang memberi taufik tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi masa Bilal azan tu, Nabi berada dalam kemah. Kemah tu warna merah. Kemudian kemah tu daripada kulit. Kemudian habis tu, maka keluar Bilal di hadapannya dengan tongkat menajam, maka mencacak ia pada dia akan dia pada bapak, maka semayang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal pun cacak kan, ada tongkat. Tongkat. Jadi apa saja perbuatan yang dikaitkan dengan Nabi masa tu Nabi ada, dia menjadi hadis, menjadi sunnah yang kita buat. Jadi dibahaskan oleh ulama, mana itulah yang dikatakan boleh dijadikan sebagai sutrah. Sutrah kan. Kalau kita nak semayang ni, nak bagi supaya orang tak lalu, maka kita letakkan sesuatu. Sutrah. Bukan saprah kan. Saprah ni nak makan. Sutrah. Jadi boleh berbentuk kayu ke, cacak. Kalau kat luar lah. Kalau kita semayang dekat tempat kat tanah lah. Kalau kat surau ni tak payahlah nak cacak tongkat. Tapi kalau kita pakai tongkat yang ada kaki tu, boleh juga kita nak semayang ke tengah-tengah tu contoh kan. Kita boleh letak tu. Menunjukkan tu jangan lalu. Nak lalu belakang kepada tongkat tu. Kemudian lalu lalang di hadapannya anjing dan keldai di atasnya pakai merah, seolah-olah aku nampak kepada kilat betisnya, kata Sufyan. Kami gamak akan dia pakai beragi. Hasan Sahih. Habis hadis tadi. Cerita tentang azan tu, bila azan dia letak tangan kat telinga. Lepas tu dia azan tu, mulut dia tu mengikut-ngikut lah macam tu lah. Ketahuilah saudaraku, apakah bang tukang bang telah disuruh syarak memasukkan ia akan jarinya dalam telinga dalam masa bang, kerana berlaku adat orang yang menyumbat telinga dengan jarinya waktu mengangkat suara, jadi bertambah tinggi suara. Pada adatnya kalau kita letak telinga jari dalam telinga ni, suara kita tu adakah dia menjadi lebih tinggi ke? Tapi kalau kita letak telinga ni, letak jari dalam telinga, kita tak dengar dah orang lain bercakap. Bila kita tutup ni, Allahu Akbar, kita akan dengar macam seolah-olah suara kita ni berada dalam studio yang kedap bunyi. Betul tak? Kita dengar suara kita je, macam sedap betul lah. Bila dah tutup telinga tu, perasan lah kan. Macam orang dengar Walkman, zaman-zaman Walkman kan. Dia pakai tu, dia duduk dalam bas seorang. Dia nyanyi ikut suara dalam tu. Dia dengar suara dia macam sebiji, macam Jamal Abdillah. Tapi orang luar dengar ni, aduh, hai, kata kan. Dengan kerana itu sunat, nampak?
Dengan kerana itu sunat memasukkan jari ke telinga waktu bang. Sunat. Sunat ni lah perkara yang kita buat tambahan pahala untuk kita. Perkara-perkara yang rukun kita buat ni adalah modal. Hak Allah Ta'ala. Ni perkara-perkara yang wajib yang kita buat tu adalah hak Allah Ta'ala. Kalau dapat pahala pun maknanya pahala wajib lah. Ngam-ngam modal lah, tak buat berdosa. Tapi kalau kita nak pahala-pahala yang lebih, maka perbanyakkan melakukan perkara-perkara yang selain wajib ditambah dengan perkara-perkara yang sunat. Azan tu dapat pahala, tapi tambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat. Contohnya memasukkan jari ke telinga waktu bang. Dan bermula dalil suruh demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi demikian bunyinya, an Abi Juhaifah qala raaitu Bilal yu'azzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu huna wa isba'ahu fi uzunaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qabbatin lahu khamra'a arahu qala min adamin. Diriwayatkan daripada Abi Juhaifah katanya, telah aku lihat akan Bilal nama tukang bang bagi Rasulullah, bang ia dan mengedar-ngedar akan kepalanya dan menurut-nurut akan mulutnya ke sana dan kemari dan dua jarinya di dalam telinganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam satu kubah, iaitu tempat teduh kecil tutup merah gamaknya, katanya daripada kulit sya'rawi di sini. Kata Abu Juhaifah lagi, fa kharaja Bilalun baina yadayhi bil anazati farakazaha fil bathai. Maka keluarlah Bilal di hadapannya dengan satu kayu semacam tongkat, ada besi tajam hujungnya. Maka dicacaknya akan dia kerana menjadikan sebagai dinding di hadapannya pada tempat lapang berpasir halus-halus dan jalan air hujan lalu. Cacak ni sebagai dinding. Sempadan untuk kita sembahyang. Fasalla ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurruhu baina yadayhil kalbu wal himaru. Maka sembahyang kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu lalang di hadapannya anjing dan keldai. Wa alaihi hullatun hamra'u ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Dan atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis kain sebelah dalamnya, dan atas badan Rasulullah sejenis kain sebelah dalamnya kain lain rupa dan sebelah luarnya yang merah seolah-olahnya. Yang ni rasa-rasa nampak sekarang ini kilat betisnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyanu nurahu hibaratan. Kata Sufyan, kami gamak akan dia akan kain beragi panjang-panjang. Adalah Abi Juhaifah mengeluarkan hadis ini serta diceritakan segala pemandangannya, itu ialah menunjukkan ianya mengeluarkan segala hadis ini itu bukanlah di dalam ingat ada tidak sahaja, bahkan ia perkataan itu semuanya kinayah daripada ingatan yang sangat-sangat akan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jadilah segala perkataan menjadikan menambah kepada dipercayai segala hadis. Kata Abu Isa bermula hadis Abi Juhaifah hadis hasan lagi sahih. Di atas amal di sisi ahli ilmi mensunat oleh mereka itu akan memasuk oleh tukang bang akan jarinya dalam telinga pada bang, dan kata setengah ahli ilmi dan pada kamat pun memasukkan ia akan jarinya dalam dua telinga, ialah perkataan Al-Auza'i. Dan Abu Juhaifah itu namanya Wahab ibnu Abdullah As-Sawa'i. Jadi dalam hadis ni sebab dia nak fokus kepada azan. Jadi dia ceritalah azan. Di samping tu sebenarnya daripada hadis tu juga cerita tentang sutrah, cerita tu juga tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebabkan hadis ni dia bawa dalam tajuk memasukkan jari, maka fokus kepada memasukkan jari tadi. Maka kata ulama sunat bagi Bilal apabila azan, sewaktu azan tu memasukkan jari ke dalam lubang telinga ni. Settle kan? Fahamlah kita. Jadi bukanlah berdasarkan pemandangan kita semata-mata, apa pasal lah saya tengok Bilal ni dia masukkan jari di dalam telinga.
Tapi saya tengok yang Bilal seorang lagi dia tak masukkan dia letak dia tangan dia letak kat pipi. Kan? Yang seorang lagi dia kata saya tak nampak dia tokok betul ha. Kan? Jadi saya suka yang tokok telinga tu terus tu. Kan? Tak, saya suka yang ni ada sebelah. Dia ada style sikit. Jadi bukan atas berdasarkan pemandangan dan berdasarkan persepsi kita semata-mata. Jadi hari ini berdasarkan hadis Nabi SAW, maka yang sebenarnya, yang sunatnya ialah memasukkan jari ke dalam lubang telinga. Okay, habis. Bab ke-31, bab maja'a fi taswib bil fajri. Bab yang telah datang ia pada menyatakan taswib pada waktu subuh. An Bilal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusawwibanna fi syai'in min salawati illa fi salatil fajri. Daripada Bilal katanya telah bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau taswibkan pada suatu daripada segala sembahyang melainkan pada sembahyang subuh. Apa dia taswib? 147, ketahuilah kira saudaraku apabila bang subuh telah disuruh syarak berkata dahulu daripada takbir yang akhir akan lafaz as-salatu khairum minan naum. Menyebut lafaz ini dalam bang itulah yang dinamakan taswib. Nanti kalau temuduga nak temuduga jadi Bilal yang apa orang kata naik taraf sikit, Bilal masjid contoh kan, dia ada mesti ada temuduga kan. Maka pernah satu Bilal tu ditanya tentang tarjih. Ni Tuan Haji nak jadi Bilal, mohon Bilal ni, ayo tahniah lah. Jadi bila nak jadi Bilal ni mesti dah ada sikit ilmu tentang Bilal. Kita azan ni tang mana tarjih? Dia tanya kan, ada pernah Bilal ditanya tarjih, dia pun tak pernah dengar. Apa tu, mungkin soalan seterusnya, azan ni waktu bila yang ada taswib? Taswib saya tak pernah dengar. Jadi tak adalah istilah tu. Jadi itulah membezakan kita ni berada dalam majlis ilmu, dapatlah ilmu kan. Dapatlah tahu, oh tarjih pun ada, taswib pun ada. Itu istilah dia. Tapi kalau benda tu kita tahu, apa beza azan subuh dengan azan yang waktu lain? As-salatu khairum minan naum. Kita tahulah benda tu. Tapi nama dia tu apa? Taswib. Dia ulang terus daripada mula tak? Jadi dalam apa yang tarjih tu, yang dekat sini tak pernah berlaku lagi kan, tapi kalau yang dikata ada kan, yang dikatakan tarjih tu itulah kalimah syahadah kita tu kan. Kalimah syahadah tu kita ulang macam mana? Kita baca dia secara sir dululah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian baru kita tarik tu. Asyhadu alla tu kita secara kuat tu, itulah ditarjih. Memang ada setengah tu, itulah kata tadi Bilal ni kadang-kadang dia saya tengok yang Bilal lama macam tu. Dia akan ulang daripada mula tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah, dia sebenarnya bukanlah kat situ tarjih tu kan. Janganlah kat sini kita buat.
Kemudian dalam bab menjawab azan dan iqamah ni, kita yang mendengar ni, kita yang mendengar tu, walaupun kamat, walaupun azan, walaupun kamat, kita disunatkan menjawab, dan kelebihan dia sama juga, iaitu barang siapa yang menjawab azan dengan ikhlas sebagaimana diucapkan oleh juru azan, maka kita ni, dan lepas azan tu dia jawab lagi dengan membaca selawat dan membaca doa selepas azan, maka wajib atas dia syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab azan, jawab iqamah, jawab qamat. Benda ni saya sebenarnya masih lagi tak puas hatilah. Saya mana-mana tempat yang mengajar kan, macam mana lagi nak cakap, macam kita dah cakap lah tuan-tuan, bila tuan-tuan dah belajar ni, maknanya kita belajar ni bukan kat sekolah je, surau kat masjid, ustaz-ustaz yang datang mengajar tu, maknanya kita sedang belajar lah tu, untuk kita daripada gelap kepada cahaya, minaz zulumat ila nur, daripada jahil kepada tahu. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita beramal, untuk kita beramal. Jadi guru ni pula, kata Imam Ghazali, dia tugas dia mesti kena beri nasihat. Dia bukan datang-datang mengajar tu kira nak cerita saya marin anak-anak saya semua percaya, dia kira cerita dia tak. Dia guru ni datang, dia mesti ada benda-benda nasihat dia kena bagi. Kita mungkin tak perasan, tapi ada terkandungnya nasihat. Contohnya berkaitan dengan kita duduk dalam majlis ilmu pagi ni, apa nasihat yang telah secara tak langsung tuan-tuan dengar berkaitan dengan azan iqamah. Bila azan iqamah jangan bercakap. Lepas tu apa lagi nasihat? Nasihat yang wajib tu kita buat dapat pahala, tinggal dosa. Sunat itulah yang kita punya bonus untuk kita. Itu nasihat lah tu, secara tak langsung tak ada kita catat. Tak ada pula nasihat. Tak, mesti ada ustaz-ustaz yang datang mengajar tu mesti ada. Kata Imam Ghazali, guru ni dia memang setiap kali dia mengajar mesti kena ada kata-kata nasihat. Jadi dalam bab azan iqamah sama juga lepas semayang tu. Kadang-kadang kita tengok ragam kita ni sebab benda tu dah sebati. Bila imam tu sedang berzikir ke, sedang baca wirid-wirid, kalau yang jenis kaki nak bercakap ni dia tak kira lah. Dia nak bercakap je, rugilah. Sebab itulah waktu-waktu kita nak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita bercakap dah terluput dah kat situ, mengganggu orang lagi kan. Kita pula jenis hati tak apa nak bersih, bercakap pula dalam hati, apa orang tua ni kan, dosa pula kita kan. Kita memberi ruang untuk orang. Jadi sebab tu perlunya ada kursus. Kalau saya tengok dalam iklan kata nak buat kursus imam, kursus Bilal tu, eloklah tu. Bukan saja Bilal, tapi kita jemaah yang free lah, yang free. Sama-sama lah kita kan. Apa mengaji. Dia kalau macam contoh orang semayang, ada orang semayang, kita yang mengaji kena perlahan kan. Kalau ada orang mengaji, kita yang berzikir ni kena perlahan kan. Kalau ada orang mengaji, kita pula sebelah tu kita sembang, bercakap, adab, memang segi adab. Lagi satu dalam yang kata bila dengar Quran, naklah kita dengar tu kan,
dengar Quran naklah kita dengar tu, tak boleh bercakap. Tu sebab tu antara sebab, kalau tak silap Negeri Sembilan pun sama juga, tak dibenarkan apa, uh, petang-petang tu pasang Al-Quran tu. Sebenarnya tujuan dia tak nak bagi orang lain berdosa. Sebab kalau orang yang faham tak apalah, bila dia dengar macam kita dengar Al-Quran dalam kereta kan, lepas tu kita cakap. Sebenarnya tak boleh. Bila dengar Quran dibaca ni, kita kena dengar. Jadi sebab tu uh, jadi isu dulu sebenarnya. Bila kita pasang petang-petang tu ayat Quran, kita ni bersembang, menyebabkan kita ni dosa macam tu, sebab kita tak hormat Al-Quran. Jadi lebih-lebih lagi bila orang baca Quran, kita pula sebelah tu sembang, menyebabkan orang terganggu. Banyak sebenarnya, banyak adab-adab yang kita ni kadang-kadang tak, kurang adab. Ilmu tu ada, kita ni ilmu tu ada, tapi adab tu kita kurang. Kita kita ni kena dengar, kita tu kena dengar. Walaupun kita duduk luar masjid tu, kita tapi sebabkan kita Quran tu pasang, kita pun sembang apa-apa. Itu yang menyebabkan kita tadi tak menghormati. Kita sendiri baca kita dapat pahala, tapi orang yang mendengar tu dia tak apikkan apa yang kita tu. Itu yang tu. Sebab tu yang jadi isu, orang kata apa nak pasang Quran pun tak boleh apa semua kan. Tapi dijawab oleh Mufti Negeri Sembilan pun, saya ingat sama juga ah. Tak dibenarkan untuk pasang kaset Al-Quran tu. Sebab tu, pertama, pada pandangan kita ni mungkin kita bodoh, kita ini macam-macam lah kita dengan emosi, tapi bila dijawab dengan ilmiah, fahamlah kita sebab kan. Wallahu alam. Tak habis lah taswib ni. Jadi secara umumnya taswib ni dalam lafaz azan subuh tu beza sikit lah kan. Salatu khairum minan naum tu. Jawab pun tak sama lah. Kita tak jawab benda yang sama. Kita jawab sadaqta wa bararta. Nanti kita semua akan datang insya-Allah. Dan mudah-mudahan ada permintaan daripada Dr. Rashid. Sebelum kita bersurai ni kan, beliau nak pergi umrah ni, kita doakan sama-sama. Bila tu? 27 bulan 1. Jadi kita mendoakan Dr. Rashid dan keluarganya sama-sama selamat pergi dan balik. Dan kita jugalah mudah-mudahan menjadi tetamu Allah satu hari nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyazika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa zi'ainin wa zibaghin wa syarri kulli dhi syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa fikna bit taqwa wal istiqamah wajna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a wa fil lana warhamna walidina wa ikhwanana wa ahbabana wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa liman kana haqqan alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ja'al umratuhum umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan salihan maqbulan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada keluarga Dr. Rashid umrah yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampun dan amalan soleh yang diterima ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram, Engkau Maha mengetahui hajat kami ya Allah.
dan hajat mereka ya Allah. Kabulkan permintaan kami dan permintaan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.